الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خصوصا للمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Kita yang lepas kita telah pun membicarakan surah Al-Maidah ayat 18, dan insyaAllah pada malam ini saya nak berkongsi satu maklumat berkaitan dengan irsyad hukum bilangan yang ke-8 berkaitan dengan penentuan qadar dua marhalah qaryah dan balad dari perspektif fiqh semasa, yang mana ini adalah merupakan suatu sebaran umum kepada khususnya seluruh warga Perak, kerana ia dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak. Andainya sudah ada yang memperjelaskan tentang irsyad hukum ini berkaitan dengan penentuan qadar dua marhalah ini, maka pada malam ini sekadar untuk kita refresh kembali. Walaupun mungkin ada sebelum-sebelum ini asatizah yang berkongsi berkaitan dengan keputusan yang telah dikeluarkan bertarikh 25 April yang lepas. Maka jika ada, maka malam ini sekadar ulangan, sekadar untuk kita refresh balik, untuk kita ulang semula berkaitan dengan persoalan dua marhalah, ataupun lebih khusus berkaitan dengan masalah kita mengqasarkan salat kita apabila kita bermusafir. Alhamdulillah, setelah 2 tahun lebih kita tak boleh ke mana-mana dengan PKP dan seumpamanya, maka selepas itu kita dah dibolehkan untuk berjalan ke sana ke sini, bermusafir dan sebagainya. Maka syarak memberikan suatu rukhsah, syarak memberikan suatu keringanan ataupun kelonggaran kepada kita untuk mengambil suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita boleh mengqasarkan, kita boleh meringkaskan salat yang rubaiyah,
salat yang dibangsakan kepada 4 rakaat kepada 2. Maka ia adalah merupakan hadiah min Allah, satu hadiah daripada Allah berdasarkan kepada kenyataan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Surah An-Nisa 101. Wa idza darabtum, dan apabila, ay wa idza safartum, apabila kamu bermusafir di atas muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun, maka tidaklah mengapa ke atas kamu, an taqsuru minas shalah, bahawa kamu qasarkan salat. Maka meletakkan syarat utama dalam kita nak melaksanakan qasar ini, mestilah adanya darabtum, adanya safartum, adanya musafir. Yang mana meletakkan syarat utama dalam nak qasar, mesti kena musafir. Maka disitulah perbahasan ulama, musafir yang bagaimana, dan daripada sudut jarak ataupun distance ataupun masyafah, kadar mana yang seseorang itu baru dibolehkan untuk dia mengqasarkan solatnya, dan minima daripada tempat tinggalnya sehinggalah dia keluar itu pula berapa kilometer. Maka ini di antara benda yang insya-Allah saya nak kongsikan, apa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perak untuk perkongsian kita bersama pada malam ini. Dan saya bacakan irsyad hukum serta penerangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Perak untuk perkongsian kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penentuan qadar 2 marhalah, qaryah dan balad dari perspektif fiqh masa. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak yang bersidang pada 21 dan 22 Syakban 1443 yang lepas, bersamaan dengan 24 dan 25 Mac 2022, 2 hari mesyuarat ini, setelah meneliti dan membincangkan kertas kajian dan keputusan Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI kali ke-118 berkenaan penentuan qadar 2 marhalah, qaryah dan balad dari perspektif fiqh semasa, berpandangan seperti berikut. Maksudnya tuan-tuan, Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan kali 118 telah pun bersidang berkaitan dengan penentuan qadar 2 marhalah ini. Apabila telah pun ada kertas kajian dan juga sudah pun ada keputusan di peringkat Jawatan Kuasa Kebangsaan, maka negeri-negeri mereka mengambil inisiatif untuk membahas dan membincangkan kertas kerja yang sama untuk disebarkan di negeri masing-masing. Yang mana kita maklum bahawa keputusan muzakarah kebangsaan dia tidak mengikat negeri-negeri. Negeri-negeri yang berbidang kuasa untuk memfatwakan sesuatu fatwa, sama ada fatwa itu dalam bentuk yang binding ataupun sekadar sebaran umum sahaja. Ada fatwa yang bersifat mengikat ataupun binding, ataupun juga disebut fatwa yang diwartakan ataupun yang digazetkan. Ada juga fatwa dalam bentuk sebaran, dalam bentuk umum, dalam bentuk maklumat. Maka seperti mana yang nak kita sebut pada malam ini, iaitu berkaitan dengan yang dikatakan qadar 2 marhalah itu berapa dia punya distance dia. Jadi andainya sebelum ini kita berpegang dengan pandangan yang telah kita ambil sebelum ini, tidaklah bermakna menafikan apa yang kita pegang dahulu sebagai salah.
Ijtihad yang baru tidak membatalkan ijtihad yang lama. Artinya kita boleh untuk berpegang dengan pandangan yang terbaru ataupun pandangan semasa, dan boleh untuk kita kekal berpegang dengan apa yang telah kita pegang sebelum-sebelum ini tanpa kita condemn orang yang berpegang dengan pandangan yang lain daripada kita. Nombor fail mn.pka351.ist/05/9 jilid 9 bilangan 65. Jadi saya bacakan nombor fail ini untuk referen. Kod-kod ada di kalangan tuan-tuan yang nak bertanya lebih lanjut berkaitan dengan bab ini untuk dapat pencerahan lagi, boleh referen kepada nombor fail ini MNPK. MN itu maksudnya Mufti Negeri Perak. MN.PK Mufti Negeri Perak A351 itu nombor fail. .ist. IST adalah singkatan daripada istimbat. Maknanya bahagian istimbat. Jabatan Mufti dia ada bahagian istimbat, dia ada bahagian falak, dia ada bahagian maktabah, dan ada bahagian pentadbiran. Jadi yang berkaitan dengan hal ehwal hukum hakam, fatwa dan seumpamanya di bahagian istimbat. Saya yang menjalankan amanah Datuk Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak. Masa ni Mufti belum ada lagi lah, Mufti yang baru ni. Dia baru masuk 1/8 yang lepas. Jadi benda ni telah dibahaskan sebelum Mufti yang baru. Maka ditandatangani oleh Datuk Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak. Baik. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, maka Jabatan Mufti memberikan keterangan, bukan sekadar dia mengeluarkan satu irsyad, satu keputusan, tetapi juga apabila timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di kalangan masyarakat, yang antaranya ialah yang dikatakan 11 km itu, bermula titik 11 km itu bagaimana maksudnya. Dan juga di sini tidak membahaskan secara detail tentang persepadanan qaryah. Berdasarkan mazhab Syafi'i, qasar salat hanya boleh dilakukan bagi orang yang bermusafir, perjalanan yang jauh dan jaraknya melebihi 2 marhalah pada anggaran jarak 81 sehinggalah 89 km sehala. Yakni bermula daripada 81 berdasarkan kepada pandangan semasa, dan ia juga adalah merupakan apa yang disebut dalam fiqh manhaji, juga menyatakan kadarnya adalah sejauh 81 km takribi, bukan
secara tahdidi, bukan secara syab, tetapi lebih daripada 81 dan ke atas. Itu dipanggil taqribi. Maksudnya kalau perjalanan kita itu 81 dan ke atas, mungkin 83, mungkin 85, maka ketika itu kita sudah boleh mengambil rukhsah ini, iaitu dengan kita mengqasarkan solat kita. Jarak dua marhalah di dalam ukuran masa kini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab sebagai anggaran. Ia sebagai satu anggaran. Dipanggil taqribi sebagai satu anggaran. Berdasarkan kepada dapatan-dapatan semasa yang mungkin pandangan-pandangan ulama-ulama dahulu melihat daripada sudut masyaqqah dan melihat daripada sudut jauh dan sebagainya, maka mungkin atas sebab ihtiyat, umpamanya atas anak ambil kaedah cermat ihtiyat, maka mereka meletakkan satu kadar yang agak lebih, mungkin 90 lebih dan seumpamanya. Maka penentuan kadar dua marhalah secara anggaran yang terkini yang telah pun diisytiharkan di negeri Perak adalah pada jarak 81 km. Dan berkenaan dengan ukuran ini, ia lebih kepada anggaran, bukan dalam bentuk tahdid, yakni ketetapan. Maka seseorang diharuskan solat jamak dan qasar jika sudah mencapai dua marhalah sebagaimana yang telah dinyatakan. Kemudian yang keduanya yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan harus menggunakan nilai 11 km termasuk 81 km dari titik mula musafir bagi persepadanan qaryah dan balad. Apakah maksudnya? Di sini dihuraikan yang dikatakan nilai ataupun kadar jarak 11 km itu. Had sempadan qaryah dan balad yang dihitung sebagai titik permulaan bagi mengharuskan seseorang yang bermusafir mendirikan solat jamak dan qasar adalah 11 km. Ini bermaksud 11 km menjadi kadar penentu seseorang yang bermusafir telah pun keluar dari kawasan mukim, yakni tempat tinggalnya. Seseorang yang hendak melaksanakan solat jamak dan qasar haruslah melepasi jarak yang ditetapkan di atas terlebih dahulu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok kepada keputusan ini, pada perenggan B menyatakan persepadanan dan penentuan qaryah adalah berdasarkan persepadanan qaryah masjid ataupun surau diri Jumaat yang telah diperakui oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Mana-mana masjid ataupun surau yang nak mendapatkan status surau diri Jumaat, mana-mana masjid khususnya dalam negeri Perak lah, kita bercakap dalam negeri Perak, mana-mana masjid yang nak dibina ataupun masjid yang telah pun dibina, antara kertas kerja yang mesti disertakan dalam kertas kerja itu ialah mesti ada fasil qaryah, yakni mesti ada persepadanan qaryah. Orang ni, taman ni dia pergi masjid mana, taman ni dia kena pergi masjid mana. Dia ada satu fasil, dia ada satu pembahagi antara orang A dengan orang B, taman A, taman B, taman A dia solat di masjid mana ataupun dia berada pada qaryah mana, taman B dia masuk pada qaryah mana. Yang mana persepadanan ini ataupun disebut sebagai fasil qaryah, ia mestilah diperakui oleh Majlis Agama Islam, diperakukan oleh Majlis Agama Islam. Termasuk juga mana-mana surau yang dia nak menaikkan taraf, nak naik taraf daripada surau biasa kepada surau diri Jumaat, maka dia juga perlu ada persepadanan ataupun fasil. Maka dengan fasil inilah sebagai satu penanda aras bagi seseorang yang nak bermusafir, bilakah bermulanya dia boleh melaksanakan solat secara qasar. Pertama tuan-tuan, tempat yang dia nak tuju tu
tempat yang dia nak pergi tu, dia mesti lebih daripada 81. Dan bilakah bermulanya dia boleh buat qasar? Maka bermulanya dia boleh buat qasar walaupun belum sampai 81. Maka di sini menetapkan bahawa 11 km, yakni lepas sebelah mana sebelah lebih, 11 km, 11, 12 dan ke atas, ketika itu sudah harus baginya untuk melaksanakan solat secara qasar. Kita contohkan, dia duduk di sini, dia nak pergi KL. Sini di mana dia punya 11 km daripada sini. Katalah sini Simpang Pulai. Ini contoh, saya pun tak pastilah. Sini Simpang Pulai berapa kilometer. Kita contohkan. Sini ke Simpang Pulai 12 km. Sampai di Simpang Pulai sudah pun masuk waktu zuhur. Maka di Simpang Pulai dia sudah harus untuk melaksanakan solat secara qasar di Simpang Pulai, dan juga harus baginya untuk melaksanakan solat secara jamak, yakni himpunkan solat yang kedua dalam waktu yang pertama yang disebut sebagai jamak takdim. Maka itu maksud yang dikatakan nilai ataupun kadar jarak 11 km. Mana 11 km daripada tempat kita tinggal, selepas daripada 11, ketika itu sudah harus untuk dia melaksanakan solat secara qasar. Kemudian penentuan mengikut kadar 11 km ini daripada titik mula musafir pula adalah berasaskan kepada justifikasi berikut. Nabi SAW memulakan qasar salat baginda di Zulhulaifah ketika permusafiran baginda dari Madinah ke Mekah. Jarak di antara Madinah dan Zulhulaifah bukanlah jarak dua marhalah, akan tetapi di dalam perbincangan fiqh ia adalah merupakan jarak permulaan dibenarkan untuk qasar salat bagi seseorang musafir. Hadis tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala sallaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bi Hulaifati rak'ataini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah solat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebanyak 4 rakaat. Sedangkan ketika di Zulhulaifah sebanyak 2 rakaat. Maka jarak di antara Madinah ke Zulhulaifah itu adalah lebih kurang 11 km. Karena selepas daripada 11 km itulah baru Nabi melaksanakan solat secara qasar. Dan di sini tuan-tuan, Jabatan Mufti memberikan 2 contoh, 2 situasi. Kadang-kadang kena bawakan contoh untuk aqrabul lil fahmi. Nak bagi mudah faham, maka kena ada contoh. Baik, situasi pertama. Azizi ingin bermusafir ke satu tempat yang jaraknya melebihi 81 km. Seseorang itu dia nak bermusafir ke mana? Satu tempat yang lebih daripada 81 km sehala, bukan pergi balik. Kalau pergi balik 40 km setengah, pergi balik dapatlah 81. Yang ni sehala. Pergi 81, balik 81. Apabila perjalanan Azizi telah melepasi jarak 11 km dari titik mula, yakni tempat mula bermusafir, daripada rumah dia tu dah sampai 11 km, maka beliau dibolehkan solat secara jamak takdim dan qasar. Di sini dia bawa 2 sekali lah. Bukan hanya setakat dia boleh qasar, bahkan juga dia boleh jamak secara takdim. Kerana telah keluar melebihi had sempadan kawasan qaryah dia. Itu dipanggil dia lepas daripada fasil qaryah dia ataupun had sempadan dia. Yang mana had sempadan itu yang telah dibahaskan tadi, yang telah diperakui oleh Majlis Agama Islam Perak.
Dan situasi yang kedua, dalam perjalanan pulang dari musafir, Azizi hendak melaksanakan solat secara jamak takhir dan qasar. Ini balik daripada musafir. Bila dia balik daripada musafir, dia nak solat secara jamak takhir. Jamak takhir maksudnya dia himpunkan solat yang pertama dalam waktu yang kedua. Dalam perjalanan masuk waktu zuhur. Tapi memandangkan dia naik bah. Dia bukan reba bah, dia duduk dalam bah. Tanya driver, ni zuhur ni dah masuk dah, berhenti dah? Driver kata, kami tak berhenti, kami ligan trip, kami jalan terus. Maka ketika itu dia dalam keadaan orang yang bermusafir, dia bukanlah merupakan qaid ataupun pemandu bah itu, maka dia hendaklah berniat untuk menghimpunkan solat zuhur dalam waktu asar. Kalau dia tak niat nak menjamakkan secara takhir zuhur tersebut, apabila zuhur habis, maka dia dihukumkan berdosa kerana tak sembahyang zuhur. Adapun jika dia berniat, apabila masuk waktu zuhur, tanya driver, berhenti tak? Driver kata tak, kami terus maka dia niat dalam hati nak himpunkan zuhur dalam waktu asar. Lepas tu dia meruluh tidur. Setelah sampai di Tapah daripada KL, masuk waktu asar. Maka apabila habisnya zuhur, dia tidak dihukumkan berdosa apabila dia tidak menunaikan salat zuhur dalam waktunya. Sebab itu ada ulama menambahkan, ada dua sebab seseorang itu tidak dihukumkan berdosa apabila dia tidak salat sehingga habis waktu. Iaitulah yang pertama, lupa, an-nisyan. Yang keduanya, an-naum, tidur. Dua sebab yang mana seseorang itu tidak dihukumkan berdosa bila dia tak sembahyang sampai habis waktu. Nabi SAW menyatakan, man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayusalliyaha idza zakaraha. Man nasiya salatan, siapa-siapa yang lupa sembahyang, aw nama anha, ataupun dia ketiduran, tidur tak jaga sampailah habis waktu, fakafaratuha, maka kafarahnya ialah ayusalliyaha idza zakaraha, hendaklah disembahyang bila dia ingat. Jadi maksudnya tak sembahyang tu kerana lupa tak dosa. Dan ditambah lagi oleh ulama, iaitulah seseorang yang melaksanakan solat secara jamak, yakni sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Contoh, dia buat jamak takdim, dia bawa asar dalam waktu zuhur, kemudian bila masuk waktu asar dia tak sembahyang sampai kesudah, sampai maghrib, maka tak sembahyang asar itu tidak dihukumkan dosa kerana dia telah pun menghimpunkan asar itu dalam waktu zuhur. Begitu juga jika dia niat jamak takhir, dibawa solat yang pertama ke dalam waktu yang kedua, maka tak solat dalam waktu yang pertama itu sama ada zuhur ataupun maghrib, maka tidak dihukumkan berdosa. Baik. Contoh yang kedua ini, tuan-tuan, bila Azizi, nama contoh ni lah, Azizi ni bila dia balik daripada musafir, dia hendak melaksanakan solat secara jamak takhir dan qasar. Di sini dia ambil dua-dua. Sebenarnya dia tidak mengikat pun. Dia tidak mengikat, tak mesti kalau jamak kena qasar dan tak mesti bila qasar kena jamak. Bahkan harus seseorang itu untuk buat qasar semata-mata qasar tanpa jamak. Bahkan juga harus seseorang itu untuk buat jamak secara tamam, tak mesti qasar. Cuma dalam kebanyakan kitab fiqh, apabila membahaskan berkaitan dengan tajuk ini, dia bawa sekali. Dia bincang tajuk tu dekat, jamak dan qasar. Padahal dia mak lain pak siasin. Jamak benda lain, qasar benda lain. Sebab daripada sudut syarat pun tak sama. Baik. Maka Azizi seharusnya melaksanakan solat itu sebelum memasuki had qaryah dan balad. Jadi dia nak buat jamak takhir tu bila? Yakni sebelum dia memasuki had qaryah dan juga balad, tempat negeri dia tu.
Ini bermakna baki jarak perjalanan Azizi mestilah lebih daripada 11 km dan tak boleh kurang, kerana dibimbangi solat yang asalnya hendak dilaksanakan. Ini bermakna baki jarak perjalanan Azizi mestilah lebih dari 11 km dan tak boleh kurang. Jadi kalau dia pi tadi, contoh daripada sini ke Simpang Pulai 11 km. Maka lepas pada Simpang Pulai, contoh Gopeng, dia dah boleh buat qasar. Sekali lagi bila dia balik daripada KL, dia nak buat jamak takhir, maka dia nak buat jamak takhir itu buat di mana? Di tempat yang sama itulah. Sama ada di Gopeng ataupun atas pada Gopeng lah. Mana bila dia masuk Simpang Pulai, mungkin kita kata 10 km, 9 km, itu dia sudah masuk dalam qaryah dia. Dia sudah masuk dalam balad dia. Kerana dibimbangi solat yang asalnya hendak dilaksanakan takhir menjadi qada disebabkan telah memasuki sempadan qaryah dan balad. Kalau dia dah masuk, katalah sampai dekat apa nama tu Rapat Setia. Sini Rapat Setia ada 11 km. Sampai mungkin 3 km gitu lah. Sampai Rapat Setia, dia berhenti kat Masjid Abdul Rahman Auf, dia sembahyang jamak takhir. Maka sembahyang yang pertama itu, contoh kita kata Zuhur, dia jadi qada. Namun qada itu tidak dihukumkan berdosa. Dia cuma dinamakan sebagai qada sahaja. Mudah-mudahan pencerahan ini sedikit sebanyak dapat membantu umat Islam dalam melaksanakan rukhsah salat ketika bermusafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nisa 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan jika kamu bermusafir di muka bumi ini, maka tidak berdosa ke atas kamu untuk memendekkan salat. Yakni salat 4 rakaat dijadikan kepada 2 rakaat. Yang benar Datuk Haji Zabir bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit pencerahan ini sebagai satu penambahan maklumat kepada kita apabila ada satu keputusan yang baru yang tuan-tuan boleh untuk berpegang kepada pandangan ini, iaitulah kita boleh untuk qasar apabila musafir kita itu sebanyak 81 dan ke atas. Jadi sekadar itu, wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ampun maaf salah silap terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.